Okay, ini video yang kedua tentang analisis cost volume untung. Dalam video pertama, cikgu sudah terangkan apakah kepentingan analisis cost volume untung kepada pihak pengurusan perniagaan. So, untuk video yang dua ni, cikgu akan sambung kepada analisis cost volume untung juga, tetapi yang ini cikgu nak sentuh tentang istilah-istilah, definisi, konsep-konsep penting atau istilah-istilah penting dan juga formula yang diguna untuk membuat analisis cost volume untung. So, istilah yang pertama atau konsep yang pertama ialah yang sangat penting iaitu margin caruman ataupun margin sumbangan. Ini pernah keluar dalam soalan STPM minta kita bagi definisi. Apakah maksud dia? So, maksud dia ialah margin caruman ialah lebihan hasil jualan daripada kos berubah. Erti dia merupakan lebihan, the extra money you get from hasil jualan selepas ditolak kos berubah. Okay, yang ni hasil jualan tolak kos berubah, you get margin caruman kan? So, ini anda sudah belajar masa dalam pengekosan sarapan. So, this is margin caruman. Cikgu kata seolah-olah macam untung kasar. So, dia juga merupakan jumlah yang disumbangkan daripada hasil jualan untuk menampung kos tetap. Dan seterusnya, kalau dapat menampung kos tetap, seterusnya syarikat akan dapatkan untung. So, ini dia. Once you got the margin caruman, you akan tolak kos tetap kan, so you will get untung bersih. So kalau margin caruman ini adalah tinggi, so you will get untung bersih. Kalau yang ini adalah terlalu rendah, margin caruman, dia and this cost tetap adalah lebih tinggi daripada ini, so erti dia company tak akan dapat untung lah, akan dapat rugi. So yang ni, kalau margin caruman lebih besar, barulah kita akan dapat untung. So, inilah margin caruman. Okay. Actually, margin caruman adalah hasil jualan. Tetapi adalah hasil jualan selepas tolak the cost berubah. Dan dia diguna untuk menampung kos tetap. The whole thing about margin caruman. So, formula margin caruman ialah hasil jualan tolak jumlah hasil kos berubah. That is the jumlah margin caruman for semua unit jualan. Kalau you jual 1000 unit, this is the margin caruman for 1000 unit. Okay. Nah, margin caruman actually boleh dikira mengikut seunit juga. Okay. So, berapakah margin caruman seunit? So, ialah formula dia, harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Kalau jumlah, that is all the hasil jualan, all the cost berubah. Kalau dia seunit, so formula yang sama, just you tukar menjadi seunit. Apakah kegunaan margin caruman untuk pengekosan serapan? As I said, the analysis cost volume untung, dia adalah berdasarkan kepada pengekosan serapan. So, margin caruman is a main, ciri utama pengekosan serapan. So, it's very useful. Margin caruman, dia dapat menunjukkan kesan perubahan jualan ke atas untung. Yang ini cikgu pun sudah terangkan masa cikgu menerangkan kelebihan pengekosan serapan. Okay, so very useful di mana kalau adanya perubahan dalam jualan, bila kita guna formula margin caruman, straight away, very cepat kita dapat tahu berapakah kesan perubahan jualan itu ke atas untung. Hari itu cikgu sudah kata, you tak perlu sediakan penyata pendapatan a long way. This is the shortcut. Very fast you can see. Kalau jualan berubah, berapakah untung berubah? Cikgu ulang lagi lah, walaupun cikgu sudah ajar hari itu dalam video pengekosan serapan. I ulang. Kalau harga jualan seunit ialah RM5, kos berubah ialah RM2. So, the margin caruman seunit ialah hasil jualan seunit tolak kos berubah seunit, you will get RM3. Erti dia, satu hasil jualan, satu unit you jual, you dapat untung kasar, or margin caruman lebih kurang RM3.
So, ini dia bermakna akan memperoleh untung sebanyak RM3 out of seunit jualan atau keluaran. So, jadi kalau jualan Anda, unit jualan Anda bertambah sebanyak 1000 unit. Jadi, berapakah perubahan dalam untung? So, we already know, satu unit you will get margin cadangan RM3. Jadi, untung akan bertambah sebanyak satu unit RM3. Jadi, 1000 unit berapa? So, you just 1000 unit darab 3. Ini ialah pertambahan dalam untung. You see, very fast. You just use like this only, you sudah tahu berapakah untung bertambah. Tak perlu panjang go and do the penyata pendapatan. So, jadi dari sini we can get a formula. Perubahan untung ialah perubahan dalam kuantiti jualan darab dengan margin cadangan seunit. You use this formula, then you will know berapakah untung sudah naik. Okay. Jadi, lepas faham margin cadangan, kita tengok pula another istilah, nisbah margin cadangan. Nisbah margin cadangan, dia masih margin cadangan tetapi kita tunjuk dalam bentuk nisbah. Nisbah mean percentage, peratusan. So, apakah definisi dia? Dia menunjukkan peratusan margin cadangan daripada hasil jualan. So, di sini hasil jualan dianggap sebagai 100%. So, berapakah margin cadangan di dalam hasil jualan itu? So, inilah satu contoh. So, hasil jualan katakan ialah RM10,000. So, it's 100%. So, the whole circle here is hasil jualan. RM10,000. Kalau margin cadangan ialah RM8,000, so berapakah peratusan margin cadangan dalam hasil jualan? So, 8,000, if jualan 10,000 is 100%. So, berapakah 8,000 dalam 10,000? So, ini ialah 10,000, ini ialah 8,000. So, 8,000 is 80% of the hasil jualan, 10,000. So, macam mana dapat 80%? 8,000 bahagi dengan 10,000, you will get 80%. So, means that peratus nisbah margin cadangan ialah 80%. Okay, so the formula nisbah margin cadangan ialah margin cadangan, just like here, 8,000, bahagilah dengan jumlah hasil jualan, 10,000, darab 100, then you will get 80%. So, ini bermakna daripada setiap RM1 hasil jualan, for every RM1 that you sell, the untung kasarnya, margin cadangannya ialah RM80. Maaf, yang ni ada silap. Ialah RM80. Okay, every RM1 you sell, you will get untung 80 cent. So, very useful. Okay, so formula lain nisbah margin cadangan. Tadi yang ini kita guna jumlah margin cadangan dan jumlah hasil jualan. So, tadi cikgu sudah kata margin cadangan boleh juga tengok dari segi se-unit. So, you use the se-unit also, you will still get back the same amount of 80%. Okay, so you just use the se-unit and then you bahagi dengan harga jualan se-unit. So, you akan dapat juga jawapan yang sama. Okay, jadi di sini cikgu guna contoh sinilah. Okay, kalau harga jualan se-unit RM5, margin cadangan RM3. So, RM3 di atas, hasil jualan di bawah. So, 100 you will get 60%. Arti dia RM1 you jual, you akan untung 60 sen. Okay, yang ini pula cikgu bagi contoh dari segi jumlah. Ini ialah kalau kita guna contoh di atas dengan mengguna se-unit harga jualan. Dan ini dua-dua contoh yang lain. Okay. Ini istilah yang
ketiga dalam analisis kos volume untung, satu analisis yang mesti akan dibuat oleh pihak pengurusan selain daripada margin caruman ialah titik pulang modal ataupun TPM. Yang ini pun cikgu sudah ajar masa video yang pertama. So, apakah maksud TPM? Dalam soalan exam dia sentiasa suka tanya tentang definisi. So, definisi TPM ialah quantity output. Quantity output arti dia kuantiti yang dikeluarkan di mana jumlah hasil jualan adalah sama dengan jumlah kos. Jumlah hasil is same like jumlah kos. Arti dia untung adalah kosong. Okay. Cikgu kata yang ini sangat penting dikira especially untuk company yang baru ditubuhkan. So they never expect to get untung, kan baru tubuhkan, tapi at least the hasil dia mesti can cover the cost. Barulah mereka boleh teruskan berniaga. So very important. So melalui TPM, pengurus perniagaan dapat mengetahui berapakah jumlah jualan minimum. At least they must have a sales of how much to cover the cost. Yang perlu dijana bagi mengelakkan kerugian kepada perniagaan. So yang ni TPM arti dia jumlah hasil sama dengan jumlah kos, untung dia lah kosong. So TPM sangat penting. Kalau you tak capai minimum ini, company will get rugi. So they have to make sure at least kena jualan paling banyak teruk pun at least kena cover the cost. Okay. So TPM boleh dikira dalam unit atau ringgit. Then ni dia, it can be berapakah unit TPM ataupun we can see berapakah jumlah hasil jualan to cover. Okay, so you can count unit and ringgit. So kaedah penentuan TPM. TPM boleh ditentu dengan 3 cara. Okay, hari itu cikgu cuma tunjuk dalam cara graf. Actually dia boleh guna, ada 3 cara actually. Cara yang pertama dengan mengguna formula. Jadi bila guna formula pula, dia pun ada 2 kaedah. Satu ialah kaedah margin caruman, di mana jawapan anda you will get TPM dalam unit. So your answer, let's say you will get 500 unit. Arti dia you have to sell 500 unit baru dapat cover your cost. Ataupun formula mengguna kaedah nisbah margin caruman. Okay, di mana jawapan anda ada dalam RM, dalam ringgit. So 500 unit maybe equal to 200 ribu ringgit dalam ringgit. Okay, so this formula will give you straight answer in RM, and this formula will give you straight answer terus dalam unit. Untuk bila jawapan soalan dia nak unit dan ringgit, actually you boleh guna kaedah margin caruman. From margin caruman unit, you just darab the harga jualan, you will get the RM. Tetapi soalan STPM kadang-kadang dia hadkan apakah kaedah yang you guna. Kalau soalan dia kata kirakan TPM mengguna kaedah nisbah margin caruman, then you have to follow the soalan guna kaedah nisbah margin caruman. Kalau you guna kaedah margin caruman, that means you sudah tak ikut soalan, you will get 0 mark. So you must, dalam exam you kena sangat peka. Okay, baca arahan betul-betul apakah kaedah yang diminta oleh soalan. Kalau dia minta nisbah, jangan you guna kaedah margin caruman. Jangan guna kaedah lain. Okay, mesti follow arahan soalan. So selain daripada mengguna formula, kita boleh juga tentukan TPM dengan mengguna kaedah persamaan. Inilah matematik. Okay, guna kaedah persamaan. Then last, boleh tentukan TPM dengan mengguna kaedah graf. Yang ini cikgu sudah ajar masa video pertama. Okay, you draw the graph, you draw the kelot jumlah hasil, you draw the kelot jumlah kos. 2 kelot hasil dan hasil kos itu, jumlah hasil dan jumlah kos itu bersilang pada titik itu, itulah TPM. Okay, so penerangan yang lanjut kita tengok menentukan TPM dengan formula dulu.
Tadi cikgu kata ada kaedah margin caruman kan. So ini formula dia. Jawapan akan dalam unit So formula dia ialah kos tetap bahagi dengan jumlah margin caruman. Okay. Bagi dengan margin caruman. So silap cikgu bagi dengan margin caruman seunit. Okay. Ni kos tetap bagi dengan margin caruman seunit. So margin caruman seunit ialah, so the formula you pecahkan is harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. So you use this formula, you will get the titik pulang modal pada unit. So contoh di sini katakan kos tetap ialah RM10,000, harga jualan seunit RM10, kos berubah RM5. So berapakah TPM dia? So you kena jual 2,000 unit baru dapat cover the cost. So tadi cikgu sudah kata dari TPM dalam unit, you boleh kira juga TPM dalam ringgit. Okay, so satu unit katakan ialah RM10. Follow this contoh. So 2,000 darab dengan RM10, you will get RM20,000. TPM dalam ringgit. So ini dia TPM 2,000, harga jualan seunit RM10. So the TPM dalam ringgit ialah RM20,000. Arti dia company kena jual hasil jualan sebanyak RM20,000 barulah boleh cover the cost. Okay. Ini ialah formula yang kedua dengan menggunakan kaedah nisbah caruman. Okay. Formula dia, jawapan mesti dalam RM. So, TPM RM. Formula sama, kos tetap di atas, bahagi dengan nisbah margin caruman. Okay. So, formula dia lebih kurang sama dengan kaedah margin caruman. Cuma di bawah sini saja berbeza. Okay. Kalau dia kaedah nisbah margin caruman, bawah dia mesti nisbah margin caruman. Jawapan dia akan dalam ringgit. So contoh, kos tetap RM10,000. Katakan nisbah margin caruman ialah 50%. So, ialah RM20,000. This is the TPM dalam ringgit. Okay. Macam mana nak kira nisbah margin caruman? Tadi cikgu sudah tunjuk lah. Okay. Margin caruman over the hasil jualan. You will get the nisbah. So, yang ni pula another kaedah menentukan TPM dengan kaedah persamaan. It's just like mathematics lah. So, we know that TPM ialah jumlah hasil sama dengan jumlah kos kan, di mana untung adalah kosong. So, jumlah hasil sama dengan jumlah kos. So, bila we put, then we know that jumlah kos adalah jumlah kos berubah campur jumlah kos tetap. Okay, we pecahkan lagi. So, kalau jumlah kos berubah, we bring here, it become minus kan. So, dari situ kita dapatlah satu formula yang baru, persamaan yang baru. Jumlah hasil tolak jumlah kos berubah is sama dengan jumlah kos tetap. So, you use this formula, then you will get the TPM. Okay, dalam unit. Okay, yang ni cikgu pecahkan dia. Ini ialah jumlah hasil tolak jumlah kos berubah sama dengan jumlah kos tetap. The formula mengikut kaedah persamaan. So, jumlah hasil ialah unit jualan darab dengan harga jualan seunit. Tolak unit jualan, ini ialah kos berubah. Formula dapatkan jumlah kos berubah is unit jualan tolak kos berubah seunit. Dan ini dia jumlah kos tetap. So, ini dia contoh soalan. Katakan ini satu syarikat. Kos tetap dia ialah RM10,000. Kos berubah seunit ialah RM5. Harga jualan seunit ialah RM10. Okay. So, kirakan TPM dan unit dalam unit. TPM dalam unit dengan menggunakan kaedah persamaan.
So soalan kata kaedah persamaan, you jangan guna kaedah lain. So mesti make use guna kaedah persamaan. So ini contoh jawapan. So we make use of this persamaan. So jumlah hasil tolak jumlah kos berubah equal to kos tetap. So jumlah hasil ialah kuantiti darab harga jualan. So we know the harga jualan, but we don't know the quantity. TPM dalam unit berapa syarikat perlu jual, berapa unit perlu jual kita tak tahu. So we just letak sebagai Q. We don't know the unit, but I know the harga jualan se-unit is 10 ringgit. So you make use of this formula for jumlah hasil. Ini ialah jumlah kos berubah. Again, berapa unit I perlu jual supaya company tak rugi. Okay, I don't know. So I put a Q. So, but I know kos berubah se-unit is 5 ringgit. So letak. So jumlah hasil tolak jumlah kos. Dan soalan bagi kos tetap 10,000. So you just letak. So ini darab 10Q, ini darab 5Q. So 10,000 letak. So 10Q tolak 5Q, 5Q. 5Q equal to 10,000. So apakah Q? Unit TPM tu ialah 2,000 unit. Berarti dia company kena jual 2,000 unit, barulah company ni dapat cover all the cost. So sometimes dalam exam you tak tahu jawapan anda betul ke tidak, you can double check. Okay, you tahu bahawa TPM jumlah hasil sama dengan jumlah cost. So inilah jumlah hasil, ini jumlah cost. So dari jawapan yang anda dapat 2,000 ni, you want to double check whether it's correct. So you pun letaklah. Katakan you jual kuantiti 2,000, satu kuantiti 10 ringgit. So this is the jumlah hasil. Ini jumlah cost is cost berubah campur cost tetap kan. So cost berubah kalau you jual 2,000, satu cost berubah 5 ringgit. So you darab, you get the jumlah cost berubah. Inilah jumlah cost tetap. So jumlah hasil 20,000, kos berubah bila you darab you dapat 10,000 and kos tetap 10,000. So jumlah hasil 20,000, jumlah kos juga 20,000. So erti dia jawapan anda sudah betul. Okay, di mana jumlah hasil sama dengan jumlah kos, untung adalah kosong. So company untuk mengelak daripada rugi, at least they can go on with their operasi, they can go on with the business. They must at least jual sebanyak 2,000 unit. Okay. So ini kaedah yang ketiga, menentukan TPM guna graf. Yang ini cikgu pun sudah ajar dalam video yang pertama. Di mana you kena ada kelok keti. Kelok keti ini ialah untuk membantu anda melukis kelok jumlah kos. Because jumlah kos mesti mula dari titik keti kan. So naik atas dan jumlah hasil mesti mula dari kosong kerana kalau you tak jual apa hasil dia kosong. So naik up. So bila jumlah hasil dengan jumlah kos bertemu, titik ini ialah titik TPM. So you pun titik ke bawah. Ini merupakan unit pada di mana tak ada untung. But can cover all the cost. So ini ialah TPM dalam ringgit, 20,000 ringgit.